Adat perkawinan Melayu merupakan adat resam yang menjadi tunjang bermulanya kehidupan sesebuah keluarga. Masyarakat Melayu begitu berpegang teguh dengan adat resam perkawinan. Bagi masyarakat Melayu, adat perkawinan Melayu sangat dititikberatkan. Sesuatu upacara dalam peringkat perkawinan itu akan dilaksanakan secara meriah dan penuh istiadat. Setiap perlakuan mereka itu akan dipengaruhi dengan adatnya tersendiri, terutama dalam majlis perkahwinan. Malah, adat dikatakan akan memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran sesebuah majlis perkahwinan. Namun, sudah pasti sebelum berlakunya majlis perkahwinan, terdapat beberapa pantalarang yang perlu dipatuhi oleh calon pengantin. Pantalarang adalah sejenis bahasa yang biasa digunakan oleh masyarakat yang terdahulu yang mana sering dipakai oleh nenek moyang sebagai satu kepercayaan dalam kehidupan seharian mereka. Pantalarang ini adalah hasil dari anggapan ataupun kepercayaan masyarakat orang yang terdahulu yang berpusat pada pengamatan kepada alam sekitar dan kejadian semula jadi yang bersifat secara sebab dan akibat. Jika bahasa pantalarang ini sengaja dilanggar, maka akan menjadikan seseorang itu mengalami kemalangan atau berlaku perkara yang tidak diingini kepada mereka secara tidak langsung maupun secara langsung. Setiap amalan pantalarang yang diturunkan oleh nenek moyang semestinya mempunyai sebab-sebab yang tertentu untuk mengamalkan pantalarang berkenaan oleh generasi masa sekarang. Secara amnya, pengamalan pantalarang kaum Melayu sebelum upacara perkahwinan dapat menerapkan dan mengajar berbagai pengajaran yang boleh diambil serta nilai-nilai murni kepada kaum Melayu. Sebahagian pantalarang sebelum upacara perkahwinan kaum Melayu berlangsung, iaitu setelah hari perkahwinan ditentukan oleh kedua belah keluarga, pantalarang pasangan bakal pengantin ini bermula. Hal ini haruslah dilakukan dan memberi kerjasama antara kedua-dua belah calon pengantin kerana ini sebenarnya untuk kepentingan mereka. Segala pantalarang ini tidak wajib, tetapi sudah menjadi tradisi dalam masyarakat Melayu zaman kini. Walaupun pantalarang jarang disebut untuk pengantin pada masa ini, terutama terdiri dari kalangan generasi muda, namun demikian mereka tidak rugi sedikit pun jika mengamalkan pantalarang ini. Malah, ia mendatangkan 1000 kebaikan kepada mereka. Kedua, pantalarang pertama yang harus diamalkan oleh calon pengantin adalah mengelakkan daripada bertemu atau meluangkan masa bersama bakal pasangan selama 40 hari berturut-turut kerana untuk mengelakkan daripada tidak dapat mengawal hawa nafsu di samping mengelakkan perasaan rindu sebelum berlangsungnya majlis ijab kabul. Pantalarang yang kedua ialah bakal pasangan pengantin tidak digalakkan pergi ke rumah mana-mana individu, tidak kiralah sesiapa sahaja, kerana untuk mengelakkan terkena penyakit mata di samping dapat menjaga nama baik ahli keluarga daripada melakukan perkara yang tidak diingini. Tambahan lagi, calon pengantin tidak dibolehkan daripada pergi ke mana-mana tempat yang boleh diilhamkan dalam kategori ketakutan paranoid yang melibatkan individu-individu yang mempunyai niat yang tidak baik kepada pasangan berkenaan. Pantalarang seterusnya adalah pasangan calon pengantin tidak menggalakkan untuk menggunakan cermin terutamanya selepas waktu maghrib untuk menjauhkan diri daripada perkara buruk seperti ilmu hitam. Calon pasangan pengantin harus mengelakkan daripada membuang hadas kecil dan hadas besar secara serentak di merata-rata tempat maupun di dalam sungai ataupun kolam bagi mengelakkan kelemahan organ-organ peranakan. Pasangan calon pengantin dinasihatkan untuk tidak keluar ketika matahari sedang terik kerana takut kulit muka menjadi kusam dan gelap sebelum hari perkahwinan tiba. Calon pengantin juga dinasihati untuk tidak keluar rumah ataupun pergi ke tempat tanpa tujuan kerana takut disantau oleh mereka yang mempunyai perasaan hasad, dengki ataupun iri hati.
Orang-orang tua Melayu terdahulu selalu mengingatkan anak cucunya supaya tidak melanggar pantang larang. Melanggar pantang larang adalah sama seperti tidak mendengar nasihat. Berpantang larang tidak salah, asalkan jangan bertentangan dengan ajaran Islam. Setelah menjalankan kajian tentang adab perkahwinan dalam tamadun Melayu, saya dapat mengetahui banyak perkara dan pengetahuan tentang adat sebelum upacara perkahwinan masyarakat Melayu yang patut diberi perhatian terutama oleh generasi muda. Agar tidak lapuk ditelan dek zaman, terdapat pelbagai pantang larang yang sememangnya boleh dijadikan panduan hidup dalam kelangsungan seharian. Pada pandangan saya, hal ini membuktikan bahawa masyarakat Melayu kaya dengan adat dan juga pantang larang yang boleh diambil iktibar. Tetapi, wujud juga pantang larang yang bercanggah dengan agama dan perkara ini tidak sepatutnya untuk diamalkan. Pantang larang ini bukanlah perkara yang menjadikan kewajipan bagi setiap individu untuk diamalkan atau perlu diikuti, tetapi ia telah sinonim dengan kaum Melayu sehingga tidak boleh dipisahkan. Pada pendapat saya, setiap masyarakat Melayu terutamanya dari kalangan generasi muda seharusnya mengekalkan setiap pantang larang yang disyorkan oleh nenek moyang terdahulu kerana ia merupakan simbolik dan adat tradisi orang Melayu serta boleh diamalkan selagi perkara tersebut tidak bercanggah dengan pegangan ajaran Islam. Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan setiap kaum mempunyai pantang larang masing-masing. Hampir semua kaum mempunyai pantang larang yang tersendiri yang diwarisi oleh nenek moyang mereka sehingga zaman sekarang. Samalah seperti masyarakat Melayu yang mana sering dipakai oleh nenek moyang sebagai satu kepercayaan dalam kehidupan seharian mereka. Setelah mengkaji khas kajian pantang larang sebelum upacara perkahwinan orang Melayu, saya telah mempelajari dan menerima banyak ilmu baru tentang berkaitan pantang larang yang diwarisi oleh nenek moyang yang terdahulu. Bagi saya, pantang larang merupakan satu simbol yang dapat membezakan sesuatu kaum dengan kaum yang lain. Tapi sebenarnya adalah pantang larang akan mendatangkan sebarang kebaikan ataupun sebarang kelemahan. Atau juga adakah kita perlu mematuhi semua pantang larang tersebut? Pada pendapat saya akan mengikuti dan mematuhi pantang larang tersebut jika tiada salah jika saya mengikutinya. Kerana orang tua dulu selalu berpesan kepada cucunya agar tidak melanggar pantang larang. Bagi mereka, melanggar pantang larang itu samalah seperti tidak mendengar nasihat. Pantang larang itu tidak salah, tapi diingatkan agar janganlah terlalu berlebih-lebihan dalam berhubungan yang belum tentu halal sehingga menyalahi agama pula.